Selamat pagi, saya ucapkan kepada penyelia saya itu, Prof. Madya Dr. Noliza Cik Hassan. Nama saya Cindy Analami, nomor metrik 201778. Saya ingin membentangkan kursus pengalaman awal di sekolah, iaitu PAS FCE 3804. Bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Asik 9600 Sibu, Sarawak. Ini merupakan latar belakang sekolah. Sejarah sekolah iaitu ditumbuhkan pada 2005, dikenali sebagai nama Bukit Asik. Seramai 4 orang penonton telah berkhidmat di sekolah ini. Visi sekolah inilah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah ini juga adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan fondasi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Moto sekolah itu berdisiplin, beretika, ketabahan, asas kejayaan dalam bidang pendidikan. Lokasi sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Asik ini terletak di Lot 107 hingga 109 dan 122 hingga 124 di seduan Lands District yang beralamat di Jalan Tun Ahmad Zaidi, address 9600 Sibu, Sarawak. Kawasan ini berbukit dan salah satu kekuatan sekolah ini berkawasan luas serta ada hutan yang masih belum dibuka di belakang sekolah. Ini merupakan persekitaran sekolah dan bilik darjah. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Asik ini telah dibina dengan pelbagai kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan memuaskan, iaitu mempunyai 31 buah kelas dan pejabat. Terdapat banyak bilik-bilik khas seperti 6 buah mamal sains, 3 buah bengkel kemameran hidup bersepadu, KHB, bilik muzik, dewan serbaguna, mamal komputer, pusat akses perpustakaan, surau, padang bola sepak, sebuah gelangang, bola keranjang dan bola jaring. Kantin, bilik seni, sebuah koperasi, bengkel sains rumah tangga, tempat letak basikal dan kereta, tempat perhentian bas. Bangunan sekolah ini dibina di atas tanah seluas 12,168 hektar, lot 1220. Ini merupakan persekitaran SMK Bukit Asik, dapat kita lihat dekat sini, iaitu bilik bimbingan The Council. Dan ini juga merupakan sebuah gelanggang bola jaring yang tempat pelajar selalu berkumpul untuk membuat perhimpunan. Dan ini juga adalah perhentian bas dan juga perhentian kereta. Dan ini juga merupakan pejabat pentadbiran, dan inilah merupakan dewan serbaguna, dan ini juga merupakan mamal sains. Dan ini merupakan kantin sekolah, ini juga bilik darjah, dan inilah padang bola sepak, dan ini merupakan perpustakaan. Seterusnya ialah bengkel sains rumah tangga, dan juga merupakan ruang lega yang digunakan untuk pusat membaca. Dan ini juga merupakan bilik seni, dan ini juga merupakan bilik rehat, ruang rehat untuk pelajar. Dan ini juga merupakan struktur organisasi dan pengurusan sekolah. Ini merupakan carta organisasi SMK Bukit Asik Sibu. Pengetua di SMK Bukit Asik Sibu inilah Encik Kanau Anak Gading. Beliau bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum dan co-kurikulum serta memastikan pelaksanaan selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan. Beliau juga bertanggungjawab dalam hal pengurusan pentadbiran dan kewangan sekolah. Beliau juga mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi luar. Penolong kanan HEM iaitu Muhammad Ismadi bin Ahmadi. Beliau menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam hal-hal konseling, keselamatan dan kebajikan pelajar, buku teks, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah, kantin sekolah. Beliau juga membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Seterusnya ialah penolong kanan co-curriculum, iaitu Encik Stanley Anak Bayang. Beliau juga merupakan
penyelara kurikulum, yaitu kepada sukan, permainan, pasukan beruniform, persatuan dan kelab, dan juga merupakan pembangun diri staf dan pelajar. Seterusnya kita lihat kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Seperti mana yang kita ketahui, setiap sekolah mempunyai budaya yang tersendiri yang membentuk sistem. Begitu juga dengan SMK Bukit Asih ini yang turut mempunyai berbagai budaya yang diterapkan. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dilaksanakan, perhimpunan telah diadakan setiap hari Rabu pada waktu pagi. Selepas Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, aktiviti pembelajaran dan pengajaran telah dilaksanakan dalam talian dan perhimpunan sekolah tidak dilaksanakan. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini juga, hari kurikulum pula diadakan dalam talian yaitu pada hari Rabu dan Khamis pada waktu petang, pada pukul 2 hingga 4 petang. Hal ini kerana untuk memastikan para pelajar mengikuti perjumpaan diadakan dalam talian. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini juga dilaksanakan dalam talian, para pelajar diberikan tugasan seminggu sebelum aktiviti kurikulum diadakan dan para pelajar akan menghantar tugasan tersebut melalui aplikasi Telegram. Antara tugasan diberikan guru kepada pelajar seperti pertandingan kawat kaki, pertandingan ikatan, dan simpulan, reka bentuk, resepi masakan, melukis, dan sebagainya. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini juga dilaksanakan, waktu persekolahan pelajar dan talian ditukar pada pukul 7.30 pagi sehingga 2 petang. Seterusnya lah budaya kerja. Ini adalah merupakan budaya kerja di SMK Bukit Asih, iaitu guru-guru dan juga staf mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan. Seterusnya lah singgah metangkan PIBG sekolah, iaitu pengetua iaitu kandau anak ngadi. Seterusnya yang ketua PIBG iaitu Cik Willy Erwin Gawai. Naib yang dipetua PIBG iaitu Encik Sofwan bin Muhammad. Setiausaha Kehormat iaitu Puan Chan Siong Leng. Naib Setiausaha iaitu Puan Ariati Idris. Bendahara Xiao Yang Ling, Puan Xiao Yang Ling, dan Naib Bendahara Encik Norisa. EJK Guru iaitu Wong Siomeng iaitu PK1, Pangkacai PKM, Stanley Anak Bayang PKKK, Abdul Aziz bin Bahani, Ismail bin Haji Rosli, Frida Tawau. Seterusnya EJK Ibu Bapa, Yap Seh Yung, Khairul Nizam Osman, Awang Abdul Hamid, Mariana binti Hamid Omar, dan Surya binti Sofiani. Seterusnya lah peranan jawatankuasa PIBG. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan, membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kurikulum, membantu pihak sekolah meningkatkan disiplin dan sasiah pelajar, membantu pihak sekolah meningkatkan keceriaan dan kebersihan sekolah, mempereratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa, menghadiri upacara rasmi sekolah, mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan. Aktiviti yang dijalankan oleh pihak PIBG iaitu semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan, aktiviti yang dijalankan oleh pihak PIBG SMK Bukit Asih tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Antara aktiviti yang hanya dijalankan seperti biasa iaitu sumbangan dana kepada kelab PAS dan juga sumbangan kewangan daripada pihak PIBG untuk aktiviti sekolah. Seterusnya ialah refleksi terhadap persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik darjah secara dalam talian. Saya mengikuti kelas bersama guru pendamping saya itu Cikgu Ten Liao Mo, iaitu saya mengikuti kelas beliau iaitu hari Selasa dengan hari Jumaat. Okey, apa yang saya dapat lihat pemerhatian saya melalui kelas Cikgu Ten ini ialah pelbagai aktiviti yang Cikgu Ten ini laksanakan yang memberi
kefahaman kepada pelajar beliau. Beliau juga memberi sesi soal jawab antara guru dan murid. Selepas itu beliau memberi satu video supaya pelajar menonton video yang dikongsikan oleh guru tersebut. Pelajar juga menjawab kuis melalui aplikasi QZ.com. Saya tertarik dengan cara beliau mengajar murid-murid kerana melalui aktiviti seperti ini, murid-murid akan menjadi lebih faham dan juga merangsang mereka untuk lebih fokus di dalam kelas supaya mereka tidak tidur dan mereka tidak hilang fokus mereka semasa di dalam kelas. Okey, platform yang Cikgu Ten gunakan semasa kelas itu Google Meet dan juga beliau juga menghantar bahan-bahan untuk pembelajaran itu melalui Telegram. Beliau juga membuat kuis di dalam Quizy ataupun Google Form. Dan ini juga merupakan satu cara guru untuk mengajar, memberi rangsangan kepada muridnya supaya muridnya lebih fokus dalam pembelajaran. Okey, seterusnya ialah amalan pedagogi semasa PDPR ini. Okey, melalui pemerhatian saya melihat cikgu ini menggunakan perbincangan, iaitu perbincangan yang dilakukan selepas selesai menjawab kuis supaya pelajar ini lebih senang faham dan juga mereka tahu apa topik yang mereka pelajari hari ini. Dan juga Cikgu Ten juga menguji pemahaman mereka, iaitu Cikgu Ten akan bertanyakan soalan kepada murid selepas selesai sesi mengajar. Ini membantu guru melihat sejauh mana kefahaman murid tersebut terhadap topik yang mereka pelajari, dan murid juga akan lebih faham dan mereka lebih senang untuk mengingat dan mereka lebih senang untuk fokus dan mereka juga akan bersemangat kerana melalui apabila mereka faham sesuatu topik itu, mereka akan jawab bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya lah amalan pedagogi semasa PDPR ni melalui pemerhatian saya pengajaran berpusatkan guru, iaitu guru mengajar dan murid-murid fokus di dalam kelas. Seterusnya ialah aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum ini Jawatankuasa Penasihat Badan Beruniform Pengakap. Saya mengikuti Badan Kurikulum Badan Beruniform Pengakap bersama guru penasihat saya iaitu Puan Ten Lian Mo dan juga penasihat Badan Beruniform Pengakap juga Puan Kong Yong Ti. Bilangan pelajar mengikuti kelab inilah 81 orang pelajar. Aktiviti tahunan yang dilakukan oleh mereka iaitu mesyuarat agung tahunan, latihan kawat kaki, latihan ikatan, pembinaan ekobrik, pembinaan taman lestari. Saya mengikuti saya mengikuti Badan Beruniform Pengakap, iaitu mereka mengadakan satu aktiviti iaitu masakan rimba. Saya dapat melihat hasil kerja pelajar, iaitu mereka menghasilkan pelbagai resepi yang kreatif untuk mereka masak masakan rimba tersebut. Selain itu juga Cikgu Ten ini juga mengadakan pertandingan supaya murid-murid ini menarik minat mereka terhadap kurikulum ini, supaya mereka akan lebih aktif dalam kurikulum. Dan juga berbagai aktiviti mereka lakukan iaitu pertandingan. Mereka juga membuat pertandingan. Tugasan pertandingan tersebut diberikan selama seminggu sebelum pertandingan dan dihantar semasa waktu KK tersebut. Apabila pelajar juga menghantar hasil produk tersebut melalui Telegram, dan Cikgu Ten akan menilai video pelajar itu melalui Telegram, dan juga selepas itu juga Cikgu Ten akan menghantar
menghantar siapakah pemenang pada pertandingan tersebut, nama mereka kepada penyerahan kurikulum, iaitu Encik Stanley Bayang, dan pelajar tersebut akan diberikan sijil. Ini juga sangat bagus kerana kita dapat menarik minat pelajar tersebut supaya aktif dalam kurikulum dan juga mereka lebih bersemangat dan mereka juga akan minat kepada kurikulum tersebut. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Antara cadangan penambahbaikan budaya sekolah ini, saya mencadang supaya sekolah ini meningkatkan kecakapan dalam pengurusan dan pentadbiran, terutamanya pada proses PDPR secara dan talian ini. Pada proses PDPR ini, mengambil berat akan kebajikan para guru dan pelajar amalah penting agar semangat para guru dan pelajar untuk memberi kerjasama yang lebih cemerlang. Seterusnya, meningkatkan komunikasi dua hala yang cekap antara warga sekolah bagi meningkatkan lagi semangat dan meningkatkan produktiviti sesemua sekolah. Komunikasi dua hala yang cekap antara warga sekolah ini amalah penting pada masa ini, iaitu terutamanya pada sesi pembelajaran dan pengajaran secara dan talian ini. Di samping itu, amalan sekolah yang cemerlang juga diperhatikan walaupun proses PDPR secara dan talian. Antara amalan yang dapat diperhatikan seperti mengamalkan style kepimpinan guru. Guru juga perlulah berusaha untuk melaksanakan kurikulum dengan cekap dan berkesan, dan pihak sekolah perlu berusaha untuk mewujudkan suasana yang mencabar minat pelajar. Penambahbaikan ini adalah untuk meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam kurikulum dan juga sasiah pelajar. Sekian, terima kasih daripada saya, Cindy Analambi.